Bertemu kembali bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita edisi 720 dan antara paparan utama. Jenayah dalam cubaan kudeta di Sabah. Saman 10 juta ringgit Parti Keadilan, Azmi Perlekeh. Tindakan memudaratkan demokrasi berparlimen, mengapa diam? Perikatan Nasional semakin cacar marbah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini cubaan rampasan kuasa atau kudeta yang diberikan jolokan tebuk atap gagal. Cubaan Tan Sri Musa Aman untuk mengambil alih pentadbiran negeri Sabah seperti yang berlaku kepada beberapa negeri di Semenanjung gagal kerana Dewan Undangan Negeri bubar. Terdahulu beberapa media melaporkan Datuk Seri Syafiee Apdal kehilangan majoriti mudah di negeri berkenaan akibat sebilangan ahli Dewan Undangan Negeri telah dibeli supaya menyokong Musa. Pimpinan Pakatan Harapan dalam satu kenyataan menyifatkan pembelian wakil rakyat dalam cubaan menggulingkan kerajaan Sabah itu sebagai jahat, tidak demokratik dan tidak bermoral. Hanya rakyat yang akan mampu menewaskan rampasan kuasa jahat yang telah dilancarkan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman dengan sokongan penuh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Pakatan Harapan mengecam sekeras-kerasnya politik khianat yang dilakukan Tan Sri Musa Aman, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Perikatan Nasional serta tawaran sehingga 32 juta ringgit seorang bersekali dengan tawaran jawatan Timbalan Ketua Menteri menurut kenyataan itu. Pakatan Harapan juga mengecam cubaan rampasan kuasa di tengah-tengah usaha negara membendung wabak COVID-19. Tindakan Musa itu sangat tidak bertanggungjawab. Nampaknya kesihatan orang ramai bukanlah keutamaan berbanding usaha merebut pangkat dan kuasa, kata kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Sebelum itu, Syafiee dalam satu kenyataan mahu siasatan secara menyeluruh dilakukan terhadap tindakan pihak tertentu yang mengganggu gugat ketenteraman ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Sabah. Saya difahamkan ada ahli Dewan Undangan Negeri yang ditemui pihak tertentu, malah ada yang masuk dalam rumah. Saya harap pihak berwajib membuat siasatan lanjut mengenai perkara ini dan kita mahu lihat apa penemuan mereka, ke arah mana dan siapa sebenarnya menyuruh mereka untuk membuat desakan seumpama ini, ujar beliau. S. Karunaniti dilaporkan berkata, SPRM Sabah sudah menghubungi ahli Dewan Undangan Negeri yang dipercayai terbabit untuk membantu siasatan. Hasil interaksi dengan adun berkenaan, mereka enggan membuat laporan rasmi kepada SPRM dengan alasan tiada sebarang transaksi rasuah yang berlaku. Katanya seperti dipetik Berita Harian. Bagaimanapun mengulas kenyataan SPRM itu, ahli Dewan Undangan Negeri Moyok, Jennifer Lasimbang menegaskan laporan polis yang dibuatnya sebelum ini sudah cukup kerana membabitkan unsur jenayah. Beliau berkata bukti yang ada padanya tentang dua lelaki yang memintanya melompat parti telah diserahkan kepada polis dan meminta pihak berkuasa itu menghubungi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Saya sudah buat laporan polis. Antara isi kandungan laporan ialah untuk meminta polis membuat siasatan terhadap orang-orang yang membuat tawaran dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada. Saya juga meminta pihak polis untuk merujuk kepada agensi-agensi yang lain seperti SPRM untuk tindakan seterusnya. Siasatan kes seperti ini adalah unsur-unsur jenayah dan di bawah bidang kuasa polis, katanya dipetik portal Borneo Today. Jennifer membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Penampang pada 23 Julai lalu. Selepas dua lelaki dipercayai ejen politik datang ke kediamannya sehari sebelum itu. Dua lelaki itu menurut laporan memintanya melompat parti dan dijanjikan tawaran tertentu. Kalau ada bukti dan laporan oleh ahli Dewan Undangan Negeri terbabit, siapa pula yang dihubungi oleh SPRM dalam siasatannya?
Malaysia sudah meningkat naik dalam indeks persepsi rasuah CPI pada tahun 2019. Jangan cuba jadikan negara ini bahan ketawa satu dunia kerana wujudnya perbuatan yang menggalakkan pembelotan oportunis yang dicetuskan oleh anasir-anasir Perikatan Nasional seperti yang didakwa oleh pimpinan Pakatan Harapan. Cukuplah negara ini dimalukan dalam kalangan masyarakat antarabangsa dengan skandal 1MDB dan video semburit disandarkan. Setelah berjaya membentuk kerajaan menerusi tebuk atap Datuk Seri Azmin Ali, kesana ke sini seperti orang yang tidak melakukan sebarang kesalahan moral. Soal mandat rakyat yang diberi semasa pilihan raya umum ke-14 yang lalu dikesampingkan. Amaran tentang bayaran 10 juta ringgit yang mungkin dituntut oleh keadilan bagaikan cerita dongeng. Namun dongeng itu kini menjadi realiti. Keadilan dilaporkan akan mengeluarkan surat tuntutan bagi menuntut 19 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang bertindak keluar dari parti itu membayar 10 juta ringgit setiap seorang. Sudah tentu ini termasuk daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali yang memenangi kerusi Parlimen Gombak atas tiket keadilan. Begitu juga ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin. Sementara itu, Bendahari Agung Keadilan Lee Chian Chung dalam satu kenyataan minggu lalu berkata ia merupakan bayaran pampasan yang telah dipersetujui mereka sebelum ini untuk dibayar sekiranya mereka berpaling tadah daripada keadilan dan memperuntukkan kerusi itu untuk kepentingan peribadi di samping menggunakannya bagi tujuan yang bertentangan daripada kepentingan parti. Surat tuntutan itu menuntut mereka untuk membayarnya tidak kurang daripada tempoh 7 hari. Sekiranya mereka gagal dalam tempoh masa dan aturan yang ditetapkan, parti telah mengarahkan pihak peguam untuk meneruskan prosiding yang sesuai terhadap mereka bagi mendapatkan pampasan yang dituntut, katanya. Selain Azmin dan Zuraida, surat tuntutan itu turut dihantar kepada 8 bekas ahli Parlimen Keadilan iaitu Datuk Saifuddin Abdullah Indra Mahkota, Datuk Kamarudin Jaafar Bandar Tun Razak, Datuk Mansur Osman Nibung Tebal, Datuk Rashid Hasnun Batu Pahat, Datuk Seri Dr. Santara Kumar Segamat, Ali Biju Saratok, Janadan Yassin Ranau dan Barubian Selangau. Ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat pula ialah Dr. Chung Fatful Pemanis, Datuk Muhammad Jalani Khamis Rembia, Datuk Abdul Yunus Jamahri Kuala Krau, Muhammad Hilman Idham Gombak Setia, Azman Nasruddin Lunas, Dr. Robert Lim Kui I Sidam, Haniza Muhammad Talha Lembah Jaya, Daroya Alwi Sementa dan Zulkifli Ibrahim Sungai Aceh. Mereka akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya enggan memberi maklum balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat tuntutan saman dikeluarkan. Azmin Ali memperlekeh saman 10 juta ringgit terhadapnya sebagai kurang cerdik. Bercakap kepada media di Kuala Pilah semalam, beliau berkata tiada sebab untuk menyerahkan wang sebanyak itu jika ada kepada keadilan. Untuk apa saya bayar mereka 10 juta ringgit? Lebih baik 10 juta ringgit saya beri kepada rakyat daripada beri kepada parti yang tidak relevan. Jika saya ada duit itu, saya akan serah kepada rakyat. Saya tak serahkan kepada parti yang sudah rosak seperti keadilan. Katanya seperti dipetik The Star Online. Kes ini turut mendapat perhatian ahli Dewan Undangan Negeri Amanah Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil yang juga seorang peguam. Beliau berkata kes saman 10 juta ringgit keadilan terhadap bekas ahli yang lompat bakal menjadi landmark kes yang cukup menarik dan penting kepada hala tuju politik negara dan Presiden Undang-Undang. Beliau berkata sama ada perjanjian bercanggah dengan perlembagaan, sama ada perjanjian mempunyai legal binding contract dan sama ada politik terikat dengan undang-undang atau moral sahaja menjadi isu undang-undang untuk dihujahkan dan diputuskan. Kita tidak tahu apa kesudahan saman ini. Namun yang jelas, kes ini bermula dengan pengkhianatan gerombolan itu terhadap rakyat Malaysia yang mengundi mereka pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Sebenarnya mereka bukan hanya berhutang kepada keadilan, tetapi lebih besar lagi mereka berhutang kepada pengundi mereka dan rakyat Malaysia. Amnya. Kerja menebuk atap kini sudah menjadi satu siri. Bermula dengan langkah Sheraton, ia diikuti di Johor, Melaka, Perak dan diikuti dengan Kedah. Kemudian ia menyeberang Laut Cina Selatan ke negeri Sabah. Kenapa ini berlaku? Seolah-olah tiada tindakan undang-undang yang mengekang pelaku jenayah berkenaan. Atau adakah merampas kuasa kerajaan yang sah mendapat mandat raya itu bukan satu jenayah? Jom kita semak apa kata undang-undang negara kita.
Sebenarnya negara kita sudah ada undang-undang untuk mengekang perbuatan serangan penuh terhadap sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan menghukum pelaku jenayah berkenaan. Undang-undang terletak di bawah peruntukan Kanun Keseksaan Penal Code iaitu Seksyen 124B, aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Seksyen 124B menyatakan barang siapa dengan apa-apa cara secara langsung atau tidak langsung melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun. Dan Seksyen 124C, cubaan untuk melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Seksyen 124C pula menyebut barang siapa yang cuba melakukan suatu aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen atau melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 15 tahun. Maknanya jelas, menggugat demokrasi parlimen merupakan satu jenayah dan pelaku boleh didakwa di bawah Seksyen 124B dan 124C Kanun Keseksaan. Percubaan menukar kerajaan yang sah dipilih oleh rakyat adalah satu pemberontakan. Tiada negara di dunia yang menghalalkan pemberontakan dengan catatan yang jelas dalam perlembagaan negara berkenaan. Kejadian seumpama ini akan terus berlaku selagi belum ada keberanian Parlimen maupun Dewan Undangan Negeri untuk menggubal peruntukan perlembagaan persekutuan atau enakmen negeri masing-masing bagi membendung aktiviti lompat parti oleh wakil rakyat yang khianat. Bagaimanapun, menurut Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri, pihak berkuasa polis masih boleh membuka kertas siasatan berhubung perkara ini yang boleh juga disiasat di bawah Undang-Undang SOSMA 2012. Mengulas mengenai cubaan merampas kuasa di Sabah, beliau merujuk kepada kenyataan Tan Sri Musa Aman yang mendakwa turut mendapat restu kerajaan persekutuan di bawah Perikatan Nasional yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah berita tersebut turut dilaporkan oleh UMNO Online pada 29 Julai 2020 dengan tajuk Kerajaan Warisan Runtuh, Musa Aman dapat bentuk gabungan baru di Sabah. Laporan tersebut memetik Musa Aman sebagai berkata bahawa Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Nardin Awang telah mengunjungi Tuan Yang Terutama Sabah Tun Haji Johar Mahiruddin untuk memaklumkan gabungan baharu yang menyokong Perikatan Nasional. Tuan Yang Terutama telah meminta saya mengemukakan surat-surat akuan bersumpah yang mengesahkan sokongan mereka. Saya telah menerima surat akuan bersumpah ADUN yang mengesahkan pendirian mereka menyokong gabungan baharu yang saya ketuai, katanya seperti dipetik UMNO Online. Kononnya ia sebagai langkah ke hadapan. Kononnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Anda percaya? Malaysia adalah sebuah negara yang bertamadun dan percaya kepada kedaulatan undang-undang. Atas kepercayaan itu, marilah kita istiqamah untuk terus melindungi kemuliaan Mahkamah, Dewan Perundangan Negeri dan Parlimen Malaysia daripada serangan pihak yang mahu memudaratkan sistem demokrasi berparlimen ini. Jangan diam. PAS dilaporkan bertegas bahawa parti itu menyokong kerajaan yang dibentuk Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga pilihan raya umum ke-15. Berdasarkan perjanjian dan kita Parti Islam, kita berpegang pada janji. Perkembangan yang berlaku ialah kita bersama Perikatan Nasional. Jadi menjadi tanggungjawab kita memperkukuh dan mempertahankan kerajaan ini, kata Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dipetik beberapa media. Bagaimanapun, Taqiyuddin berkata PAS tidak diberitahu mengenai keputusan UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional dan tiada perbincangan mengenainya di dalam Muafakat Nasional. Minggu lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahawa UMNO tidak akan menyertai Perikatan Nasional sebagai parti komponen. Ini bukan cerita baharu. Pemimpin UMNO sudah beberapa kali berkata bahawa parti itu tidak menyertai Perikatan Nasional. Malah ahli UMNO yang kini berada dalam kerajaan Perikatan Nasional adalah atas kapasiti peribadi termasuk yang dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri. Sebaliknya, Bersatu dikatakan ingin menyertai Muafakat Nasional yang kini dianggotai PAS dan UMNO. Justru kenyataan Taqiyuddin itu adalah pelik bin ajaib. Jika UMNO dan PAS sekutu yang rapat, tentulah masing-masing bermuafakat dan sedar apa perancangan seterusnya untuk mengukuhkan hubungan menjelang pilihan raya umum ke-15. Tetapi UMNO, PAS, Bersatu seolah-olah tiga gerombolan yang sedang berebut padang permainan yang hanya untuk satu kumpulan melawan musuh.
bukan 2 atau 3 kumpulan berebut untuk melawan musuh. Sementara itu, ada pula segerombolan yang tertinggal di luar padang. Gerombolan ini sebenarnya amat penting dalam kerajaan Tebuk Atap kerana ketua mereka perancang utama langkah syaratan yang membawa kepada jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Lalu berkata Datuk Seri Muhammad Azmin Ali meminta rakan-rakan dalam Perikatan Nasional berbincang tentang masalah mereka secara tertutup. Perikatan Nasional sebenarnya dalam keadaan cacar merbak. Contohnya, Bersatu dikatakan mahu bertanding sebanyak 45 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri yang dijangka akan diadakan 2 bulan lagi. Kenyataan Bersatu ini mengundang sindiran daripada Ketua Penerangan UMNO Shahriz Sufian Hamdan. Beliau menasihatkan pengerusi Bersatu Sabah Datuk Seri Hajiji Nur supaya jangan bermimpi. Syarif berkata cadangannya kepada Bersatu Sabah ialah jika hendak bersahabat dengan UMNO, buat cara bersahabat. Kita boleh berbincang, kita boleh berunding. UMNO Sabah punyai autonomi menentukan hal calon dan kerusi yang ditandingi. Tetapi kalau sebelum berunding pun Bersatu sudah gairah mengiklan hasrat bertanding 45 kerusi, itu bukan langkah berlandaskan kebijaksanaan atau keikhlasan, katanya dalam satu kenyataan. Masing-masing mahu menunjukkan kehebatan dalam permainan. Tiba-tiba, seorang yang duduk di tepi padang yang tidak diterima sebagai pemain mahu jadi pengadil. Sementara itu, rakyat semakin miskin kerana dikenakan denda RM1,000 akibat melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Aziz Rahim bebas hadir di Kompleks Mahkamah Jalan Duta tanpa memakai pelitup muka. Itukah contoh pemimpin Islam yang didambakan PAS? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.